Okey. Tengok soalan. Saya share kamu tengok. Okey, nampak Okey, kalau kita tengok soalan nombor 1 ni, ni contoh soalan SPM lama dah, 2011 dah lama soalan ni kan, iaitu soalan melibatkan bulatan dan ada segitiga. Sebab tu bulatan kawan dia biasanya dengan segitiga lah. Langkah pertama macam biasa saya beritahu kamu untuk apa-apa mat kalau ada gambar rajah. Apa-apa soalan mat kan ataupun matematik yang melibatkan gambar rajah, langkah pertama kita kena labelkan dulu kan, labelkan. Jadi kita tengok labelkan yang pertama. Diberi OQ sama dengan 8. Jadi OQ sama dengan 8. OQ tu apa? Jejari. Kita tak label kat sini, kita label kat sini. Sebab ni dengan OQ adalah benda yang sama jejari. Jadi sini saya akan labelkan 8. Kenapa tak label sini? Ya. Dekatkan sikit boleh tak nampak. Tak nampak? Okey. Sekejap. Boleh nampak? Okey. Okey. Jadi kat sini 8. Seterusnya apa? Dia beritahu OP pula adalah tadi OQ sama dengan 8, OP sama dengan 10. Ni ada salah ni salah. Dia dia salah bagi maklumat ni, kamu betulkan maklumat dia. Sepatutnya tak bolehlah OQ 8. Betul. Ni ada salah soalan ni. Yang 8 adalah OR. Betul. Baru jadi OR 8. Sini 8. Dia bagi tahu OP pula 10. Patutnya sama panjanglah kalau OQ. Okey. Jadi kat sini kita betulkan balik. Jadi OP yang 10. OP 10. Jadi RQ tu akan jadi apa? 2 kat sini. Itu baru betul labeling kita. Okey. Soalan seterusnya, dia bagi tahu kat situ, dia kata cari nilai theta dalam radian. Bila nak cari nilai theta, bila kita ada segitiga, saya keluarkan segitiga tu, kamu dah betulkan dia punya sudut kan. Sini, jadi kita ada kat bawah ni 8, kat sini 10. Jadi kita boleh pakai Pythagoras theorem. Pythagoras theorem yang kamu hafal iaitu 6, 8, 10. Ini kena hafal 6, 8, 10. Yang paling pendek 6, 8, 10. Datang dari mana? Datang daripada 3, 4, 5. Pythagoras theorem yang wajib dihafal oleh pelajar-pelajar. Okey. Jadi soalan nak cari theta dalam radian. Jadi mudah. Kenapa mudah? Kita sekarang ni ada kalkulator yang kamu boleh tekan terus mod kalkulator kamu terus tukarkan kepada rad. Bila kamu tukar rad, bila kita tekan kalkulator, jawapan terus dibagi dalam rad. Okey. Jadi nak pakai yang mana? Bila ada 3 nombor keliling, apa pun boleh pakai. Nak pakai sin boleh, cos boleh, tan pun boleh. Cuma kita tengok apa yang asal dia bagi. Dia bagi asalnya adalah 8 dan juga 10. Itu asal. Kenapa saya kata guna asal? Takut kamu salah kira yang ni. Takut salah kira. Jadi kita pakai asal. Asal adalah sebelah hypotenuse. Adjacent hypotenuse. Kalau adjacent dengan hypotenuse, maksudnya kita akan pakai cos. So saya cos theta sama dengan 8/10. Jadi kita tekan terus theta sama dengan shift cos. Cos -1, 8/10 adalah 0.8. Tekan kalkulator dengan mod kalkulator kamu terus rad. Kamu akan dapat jawapan terus kan. Okey, saya tunjuk macam mana. Bisa pakai kalkulator yang set tu lebih kurang lah. Boleh, tak ada masalah. Sama je cerita dia. Okey. So mod kat sini saya pastikan rad. Kalkulator kamu pun sama, kamu kena tekan mod sampai jumpa rad kan. Okey. Seterusnya saya akan tekan shift cos. Shift cos. Dia keluar cos -1. Masukkan saja 0.8. Kalau nak letak pecahan pun tak ada masalah. Dapat terus dalam rad. Rad biasanya kita ambil 4 angka bererti. Jadi saya ambil kat situ 0.6435 rad. Macam tu. Dia dapat jawapan dia terus. Okey. Dapatlah jawapan untuk theta kita kat situ. Biasanya kalau dah ada sudut, untuk soalan bulatan, ada sudut, ada jejari. Apa saja soalan dia minta, kita boleh jawab. InsyaAllah. Tengok apa soalan seterusnya. Ini soalan A. Soalan B pula, dia minta apa soalan B. Dekat soalan B pula, dia minta kat sini adalah perimeter kawasan berlorek. Perimeter kawasan berlorek dah mudah. Kenapa dah mudah? Kita dah buat.
Kat segitiga ni ada. Maksudnya panjang PR ni dah ada. PR adalah apa? 6. Jadi kat situ perimeter, biasanya saya akan tulis sikit lah. Perimeter sama dengan, kalau kita ambil dia punya huruf dia, PR campur dengan RQ campur dengan QP. Kita akan buat itu. PR kita 6 campur dengan RQ 2. QP adalah S. Apa formula untuk S? S sama dengan R theta. Formula kita. Masukkan saja kat sini. Terus S kita adalah R theta. R kita berapa? Masukkan R theta dulu pun tak apa. Bagi faham. Dapat sini 8 campur dengan jejari kita 10. Theta kita 0.6435. Jadi kamu akan dapat jawapan akhir dia 8 campur dengan, saya ambil satu, dapat 6.4 saja cukup. Kita bundar, dapatlah jawapan kita kat situ 14.4 cm. Okey. Itu soalan yang pertama. Jawapan pun ada kat bawah, dia tengok lebih kurang. Cuma pengiraan dia beza sikitlah saya buat dengan apa yang ditunjukkan. Boleh tengok dulu, ambil. Kan saya akan stop sekejap sebab dah azan. Apa-apa nak tanya boleh tanya terus kan. Okey. Alhamdulillah kita sambung semula. Soalan nombor 2 ni macam soalan tadi, dia lebih kurang aja. Label pun dia dah labelkan. Cuma kat sini kita terus attack. Bila kita nampak benda ni kita dah tahu soalan dia topik apa. Nampak sah-sah topik dia, kita attack tu soalan dia. Yang pertama dia kata apa situ? A, dia suruh cari apa? Sudut POQ. POQ. Ni sudut ni lah. Kan? Dalam pi radian. Dalam pi radian. Bila dalam pi radian kita kena guna apa? First kali kita tengok sudut kita maksudnya kena tukarkan 150 darjah kepada rad yang ada pi. Macam tu. Okey. Jadi kita guna kaedah apa? Kaedah perbandingan ataupun nisbah kan, iaitu formula pertama kita adalah 180 darjah sama dengan pi rad. Pi rad kan. Kemudian kita buat apa? Bila ada sudut kita akan per macam tu ke atas. Per ke atas, bukan ke bawah, ke atas. Okey. Sudut kita adalah 150, saya letak situ. Yang ini kita nak cari apa? X kita. X. Jadi kemudian apa kita buat? Potong pi kita, potong bawa sebelah. Itu dah siap. Jadi jangan usik pi, kecilkan saja pecahan ni. Dan kecilkan saja pecahan ni, oleh sebab itu kita ada jawapan terus dapat kat situ. Sudut kita adalah theta. Dan sudut, soalan dia tanya POQ, salin balik. POQ sama dengan, okey, kita bahagi 3, kita akan dapat 5/6. Kan? Dapat 5/6 pi rad. Dapat jawapan dia. Macam tu je. Okey. Jadi kena ingat formula kita apa? 180 sama dengan pi. Apa nak cari, letak di atas. Okey. Kalau dia bagi rad nak tukar kepada degree pun sama cerita dia. Kita boleh guna kaedah nisbah macam ni. Gunakan kaedah pecahan. Okey. Ni untuk soalan A kan. Ada soalan kau boleh tanya terus Okey, kita pergi soalan B pula terus. Soalan B macam tadi, dia minta apa? Perimeter sektor POQ. Perimeter pun dah mudah sebab apa? Tulis dulu soalan nak perimeter sama dengan saya letak PO campur OQ campur dengan apa? QP. QP tu adalah dia punya panjang lengkok kan. Dia masuk je PO kita berapa? Sama. 6 campur OQ pun 6 campur QP. Formula kita adalah R theta. Formula S sama dengan R theta. Masukkan saja terus. 6 campur 6, 12 campur dengan jari kita 6. Theta kita 5/6 pi. Okey, kat sini soalan B dia minta perimeter dalam cm. Jadi kita kena kira sekali pi tu. Kena kira pi. Dan dia bagi tahu pi kena guna 3.142. Kita tunjukkan. Bisa potong ni. Yang tinggal 12 campur 5 darab 3.142 kat situ. Okey. Jawapan ambil kat bawah pun boleh. Terus cepat kita kira sikit. Dapat 27.71 cm.
Okey, yang penting kamu faham macam mana nak dapat. Soalan macam ni mudah biasanya dalam kertas satu saja untuk soalan pendek-pendek. Tapi untuk kamu punya format kamu mungkin markah dia lebih sikit. Kan? Mungkin lebih sikit dia ada minta dalam ni mungkin lepas perimeter, ada kira luas, kira campur-campur. Okey? Jadi kita terus pergi tengok soalan seterusnya. Nombor 3. Boleh ada soalan senang sikitlah. Nombor 3 pula. Perhatikan dulu soalan dia. Nombor 3. Tengok soalan, tengok gambar. Cantik dulu. Rajah 18 menunjukkan sektor OAB dan sektor ODC. Kan? Okey. Diberi bahawa OA sama dengan 4. Saya label dulu. OA sama dengan 4. Okey, kat situ. Kemudian nisbah OA kepada OD. Jadi OA nisbah kepada OD, kita letak kat bawah dia 2 nisbah dengan 3. Okey, jadi kita boleh cari OD. Kenapa? Sebab OA kita ada 4. Sama kaedah macam tadi, kita boleh buat. Saya akan letak kat atas. OA kita 4. OD kita tak tahu X. Jadi kita boleh potong 3, bawa sebelah. Jadi kita akan dapat jawapan 4 bahagi 2, 2 kali 3, 6. Jadi X itu siapa? Therefore, OD sama dengan 6 cm. Selesailah soalan A, panjang OD dia minta. Kan? Dapat. Jadi bila OD 6, macam mana nak label? Jangan label OD 6. Kita label apa? A balance dia lah, AD. Berapa AD kita? Sini 6, sini 4, sini kita label 2 saja. Jadi dia akan sama kat sini. Okey. Maklumat seterusnya dia beritahu luas kawasan berloret. Untuk B kan. Luas kawasan berloret. Bila dia bagi maklumat, kita tahu mesti pakai ni. Luas kawasan berloret. Kawasan berloret. Sama dengan 11.25. Okey. Macam mana kita nak kira luas kawasan berloret? Luas kawasan berloret kita kira yang besar tolak yang kecil. Yang besar tolak yang kecil. Jadi saya akan buat kat situ. Saya lukis saja. Sektor yang besar tolak dengan sektor yang kecil. Nampak? Sama dengan 11.25. Okey. Sektor yang besar ke yang kecil sudut sama. Apa beza dia? Jejari. Yang besar jejari dia semua 6. Yang kecil jejari dia 4. Jadi apa formula untuk luas pula? Formula untuk luas, area sama dengan 1/2 R square theta. Area tu luas kan? Jadi masukkan kat sini kita akan dapat 1/2. Okey, R kita berapa? 6 kuasa 2 theta tolak dengan 1/2 4 kuasa 2 theta. Jadi kita boleh cari theta, nampak? Kita boleh faktor pula theta keluar. Nampak? Theta sini ada theta, sini ada theta. Kita boleh faktor theta keluar. Okey, apa yang tinggal dalam ni? 11.25, nampak? Ini kita ambil kalkulator boleh. 36 bahagi 2. 36 bahagi 2, 18. Tolak dengan yang ini 16 bahagi 2. 16 bahagi 2, 8. Okey, jadi apa yang tinggal? Theta sini yang tinggal 10 sama dengan 11.25. Jadi berapa theta kita? Theta adalah yang ini bahagi 10. Dapatlah 1.125 rad. Dia terus senang je. Kita boleh faktorkan dia. Okey. Jawapan ada saya bagi kat bawah, kamu boleh tengok. Cuma kaedah dia macam mana nak faham dia, itu yang saya akan explain hari ini supaya senang sikitlah. Kalau kita tertinggal pun boleh tengok balik jawapan. Okey. Ni pun saya rasa kamu boleh faham. Dengan mudah, tak ada masalah apa benda pun. Soalan ni pun masih berkisar pada asas bulatan. Masih ada asas. Belum lagi soalan yang dahsyat-dahsyat lagi kan. Jadi saya teruskan. Ada soalan? Tak ada Okey. Teruskan. Pergi soalan nombor 4. Soalan nombor 4 masih lagi asas yang kita dah belajar sebelum ni. Tengok.
Apa soalan dia? Nombor 4. Diberi apa dulu? Tengok dia bagi kat situ. Rajah 18 menunjukkan sebuah sektor OAB. Pusat O, jejari dia 8. Kita tanda dulu. Sini 8, sini pun 8 jejari kan. Okay. Kemudian dia kata OA sama dengan OB sama dengan AB. OA sama dengan OB sama dengan AB. Jadi sini pun 8. Bila sini 8, sini 8, sini 8, jadilah satu benda kita panggil dia segitiga sama sisi. Kita ingat. Segitiga sama sisi pula sudut dia memang dah tetap dah. Iaitu apa? Sudut dia adalah sama dengan 60 darjah, 60 darjah, 60 darjah. Okay. Bila 60 darjah, berapa theta kita? Jadi kita terus gunakan, tukar saja 60 ni kepada rad. Tukar je 60 kepada rad. Okay. Jadi 60 sama dengan apa? Pi sama dengan 180 darjah. Belah mana nak letak 60? Belah sini. Sini 60 darjah, sini kita letak kita punya theta kita. Kita tak tahu. Okay, jadi potong pi bawa pergi sebelah. Jadi yang tinggal apa? 1/3 pi. 1/3 pi pula dia kata gunakan 3.142 macam tu. Jadi teruskan ambil jawapan, kita akan dapat 1.047 rad. Kan? Biasanya kita hanya ambil 4 angka bererti untuk sudut rad. Kan? Boleh Ingat ni. Kan tak nampak benda ni. Kacau. Seterusnya dia minta apa? Luas kawasan beloret. Luas kawasan beloret ni adalah luas tembering. Kita panggil dia. Luas tembering. Area of arc. Kan? Area of arc kat sini. Maksudnya formula kita ada. Untuk B. Saya dah bagi formula minggu lepas saya rasa. Luas tembering. Luas tembering. Ini hafal sama dengan 1/2 R kuasa 2 theta tolak dengan sin theta. Semua dalam rad. Bila semua dalam rad maksudnya kalkulator, mod kalkulator mesti dalam rad. Terus tekan kalkulator je, masukkan nilai dia. Nak senang tekan kalkulator, 1/2 ni 0.5. Radius kita berapa? 8. Bracket, theta kita berapa? 1.047. Tolak dengan sin 1.047. Tekan kalkulator terus. Kamu akan dapat je terus jawapan dia. Tengok kan? Terus saya pakai 0.5, senang tekan. Nampak? 0.5. Pastikan mod rad. Mod tak rad dia akan lain jawapan dia. 8 kuasa 2 darab dengan kurungan 1.047 tolak dengan sin 1.047. Kita akan dapat situ sama dengan 5.794 kan? cm kuasa 2. Okey, kalau kamu nak jawapan bawah tu dia lagi sikit kan? Dia lagi sikit sebab apa? Biasalah kita bundar. Kan? Saya ambil 4 angka bererti sudut. Okey, ada setengah dia ambil penuh lagi, dia ambil sampai ujung ada lagi. Jadi dia akan lari sikit. Tak ada masalah. Yang penting jangan jawapan kita ni apa saya kalkulator bagi jangan bundar terlalu banyak. Contoh saya ambil kat sini 4 angka bererti juga. Okey, tapi kalau ambil 2 boleh? Boleh. Dia lebih kurang je sebenarnya. 5.79 tak ada masalah. Bundar je. Kan? Okey. Ada soalan nombor 4. Nombor 4 pun masih lagi mudah saya rasa. Masih menggunakan teknik yang sama. Ada beza kan? Okey. Okay, terus kita pergi pada soalan seterusnya. Nombor 5. Dia buku yang saya ambil ni memang best sebab dia soalan dia makin lama makin naik. 2017 kan masih lagi silibus lama tapi topik yang sama. Okey, nombor 5 kat sini kita tengok. Rajah 7 menunjukkan 2 buah sektor OAD dan BOC bagi 2 buah bulatan dengan pusat sepunya O. Okey. Mana bahasa Melayu dia saya cari ni tidak. Sudut yang dicangkum pada pusat O oleh lengkok meja AD. Ingat kataan dia lengkok meja.
AD ialah 7 alfa. Okey. Lengkok meja belah sini. Meja belah besar. 7 alfa. Yang belah kecil kita panggil dia minor. Dan perimeter seluruh rajah. Perimeter seluruh rajah. Perimeter seluruh rajah. Perimeter. Sama dengan, dia bagi 50 cm. Okey. Soalan dia kat sini, diberi OB sama dengan R. Okey, OB sama dengan R. Ni yang kecil ni, R. R. OA sama dengan 2 OB. OA sama dengan 2 OB. Jadi kalau sini R, sini pun R, 2 OB. Okey. Sudut BOC. BOC adalah 2 alfa. Jadi kat sini 2 alfa. Okey. Ungkapkan R dalam sebutan alfa. Dia punya cerita dia. Ungkapkan R dalam sebutan alfa. Jadi pertama sekali kita tengok apa dia bagi kat situ. Yang diberi adalah dia tak suruh cari pun alfa berapa. Yang tak boleh cari alfa. Yang disuruh buat apa? Ungkapkan R dalam sebutan alfa. Jadi maklumat mana nak pakai? Ni. Perimeter seluruh rajah. Kita dapatkan dulu siapa perimeter seluruh rajah. Yang ini yang pertama. Saya akan buat kat tepi gambar saja. Formula kita apa? S sama dengan R theta. Yang ini sama dengan berapa radius yang besar ni? 2R. Jadi 2R. Theta dia apa? 7 alfa. Nampak? Untuk yang besar. Untuk yang kecil ni pula, BC kita yang kecil. Buat tepi gambar ni. Contoh saya tarik kat sini. Ini kita boleh contoh-contoh. Ni kita letak je kat sini kemudian. Kemudian kita letak dekat ruang jawapan kita. Kat sini, S sama dengan R theta juga. Berapa R yang kecil ni? R saja. Berapa theta dia? 2 alfa. Nampak? Lepas tu kita dah boleh susun untuk perimeter kita. Siapa perimeter kita? Yang paling besar sekali ada apa? 14. R alfa. 14 R alfa. Campur dengan sini. Yang kecil ni. Sini siapa? R. Campur ni perimeter dia pergi kat sini nanti kamu tak nampak. Sini, corner sini, kemudian masuk sini, pergi sini. Itu kita panggil dia perimeter seluruh rajah. Pagar luar saja. Pagar luar saja. Jadi R, kemudian panjang ni 2 R alfa. Okey, kemudian pergi sini balik, campur R lagi. Sama dengan 50. Soalan nak ungkapkan R. Jadi saya akan keluarkan R. Semua keluarkan. Kasih keluar dia punya R. Okey, yang tinggal apa? 14 alfa campur 1 campur 2 alfa campur 1. Sama dengan 50. Jadi kita akan dapat R sama dengan 50 per berapa ni? 16 campur 2. Okey, jadi kat sini kita dapat kecilkan. Kita boleh kecilkan semua ni. Kita akan tinggal apa? Bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2. 25 per dengan 8 alfa campur 1. Okey. Ada soalan? Ada faham? Cikgu, kalau tertinggal nak kecilkan boleh tu. Kalau tertinggal nak kecilkan. Okey, kalau tertinggal nak kecilkan, biasanya kita tengok kepada budi bicara pemeriksa. Sepatutnya tak ada masalah. Sebab soalan tu dia tanya apa? Kita fokus dekat soalan. Okey. Soalan dia fokuskan itu, ungkapkan R dalam sebutan alfa. Okey. Bila kamu jawab kat sini, maksudnya kamu dah ungkapkan R dalam sebutan alfa. Maksudnya dah jawab soalan belum? Dah, bagi saya dah jawab soalan. Cuma lupa apa? Lupa simplify, lupa kecilkan. Lupa kecilkan. Ada setengah pemeriksa, dia dah terima. Sebab apa? Kamu dah ungkapkan R dalam sebutan alfa. Mengikut apa yang soalan nak. Dah buat. Kan? Cuma kamu tak perasan, mungkin tak perasankan yang boleh kecilkan. Yang tak boleh, R ni tak dapat R lagi. Masih 2R ke 3R ke ada R. Dia tak boleh. Syarat dia kalau dia kata ungkapkan R, sini penting dulu. Mesti R dulu.
Okey. Itu sebab tu kita panggil dia budi pencari pemeriksa. Kadang-kadang pemeriksa ni dia terlepas pandang. Dia tengok yang ni, dia cari jawapan yang ni, dia cari. Kan? Tapi kalau biasanya pemeriksa ni dah cakap, dia guru pakar semua buat, dia tengok pun dia tahu dah. Oh ni, tak lupa kecil ni. Right. Jadi kalau terlupa nak simplify atau kecilkan, tak apa. Untuk soalan ungkapan lah. Asalkan syarat utama dia mesti betul. Kalau dia kata ungkapkan R dan sebutan alfa, maksudnya sebelah kiri R saja tinggal, sebelah kanan ada alfa. Boleh Syarika? Boleh. Okey. Teruskan. Masuk soalan seterusnya. Nombor 6. Okey, kita label dulu macam biasa. Nombor 6. Rajah 19 menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O berjejari 8. Jari 8 maksudnya sini 8, sini pun 8, jejari 8. Okey, ini sama juga ada minor, ada major. Okey. Diberi panjang lengkok minor. AB adalah 16. Mana minor? Laki lah. Ini 16. Sebab tu label tu penting. Okey. Nyatakan nilai theta dalam radian. Sangat mudah. Mudah kan soalan ni? Soalan SPM ni. Ini bukan soalan ni. Ini SPM punya soalan. Kan? Maksudnya kita pakai formula apa? Untuk A, formula S sama dengan R theta. Berapa S kita? 16. Berapa R kita? 8. Theta akan terus dapat theta sama dengan 16/8. Oleh sebab itu, theta sama dengan 2 rad. Dapat markah. Agak-agak markah ni 1 lah. Saya 1 ataupun 2 markah lah. 1 kot. Okey. Cari luas sektor meja OAB. Luas sektor meja OAB. Dia nak yang mana? Kita lorekkan luas sektor meja ni. Sektor meja. Okey. Jadi apa yang kita tak ada? Sudut. Jadi kena faham sudut dia. Jadi kita nak cari sudut meja kita belah sini. Okay, jadi apa sudut kita? Sudut kena tentukan dulu. Jadi sudut belah sini saya letak sebagai alfa. Kamu boleh label sendiri dalam exam. Label je gambar tu. Kamu hantar sekali dengan gambar-gambar sekali. Kan? Jadi kat sini saya tulis itu alfa sama dengan 360 semua. 360 macam mana? 360 darjah sama dengan 2 pi. Sebab apa? 180 sama dengan pi. Ini kamu wajib tahu. Jadi saya akan buat situ 2 pi tolak dengan 2. Itu sudut dia. Terus kita boleh buat luas dia. Apa luas dia? Oleh sebab itu luas sama dengan 1/2 R square theta. Formulanya masukkan saja 1/2. Radius kita adalah 8 kuasa 2. Theta kita 2 pi tolak 2. Masa tekan kalkulator, boleh gantikan pi dengan 3.142. Sebab dia nak. Okey. Kamu ambil, kamu tekan je, kamu terus akan dapat. Okey. Akan dapat jawapan. Kalau pakai nombor ni, berapa dapat? Tengok. Apa beza dengan skema jawapan? Dia akan lagi sikit lah. 0.5, 1/2. Darab dengan 8 kuasa 2. Kemudian darab dengan kurungan 2. Pi adalah, saya bagi darab 3.142 sebab dia suruh pakai. Tolak 2. Nampak? Saya terus dapat 137.09. Okey. Jawapan dalam skema adalah 137.1. Dia lagi sikit je. Sebab kita buat last sekali. Tak ada masalah kan? Okey. cm kuasa 2 luas. Okey, boleh faham Jadi kat sini apa yang kamu kena ingat ni, yang ni selalunya sangkut ni. Dia lupa alamak sudut macam mana nak kira, ingat kan? 360 sama dengan apa? 2 pi. 180 sama dengan pi saja. Formula saya rasa kamu tak ada masalah sebab dia 2 formula je ada. Formula panjang lengkok dan formula luas. Ini memang dah ramai pelajar hafal lah. Okey. Teruskan Pergi terus. Nombor 7. Tak ada soalan. Ini 2014. Ini soalan. Dulu tak ada kebat tau. Tapi ini antara soalan kebat. Kan? Ramai yang sangkut soalan ni. Kan? Okey.
Rajah 20 menunjukkan pandangan hadapan. Sebahagian lukisan mural berbentuk segi empat sama. Itu benda penting. Benda penting kan, dia kata apa? Segi empat sama. Maksudnya apa? Square. Semua sama. Kalau sini 6, sini pun 6. Sini pun 6, sini pun 6. Itu namanya segi empat sama. PT adalah lengkok bulatan pusat Q. PT lengkok dia pusat Q. Jadi kita kena buat kat situ, jadikan dia lengkok bulatan. Jadi lengkok bulatan, saya akan gunakan pembaris buat lengkok dia. Lengkok kita kena sambung macam tu. Okey, PT. Jadi pusat dia dekat mana? Pusat dia dekat Q. Dia beritahu. Okey. Dan QT pula, QT pula adalah lengkok bulatan pusat P. Jadi kita buat kat sini. Di segitiga ni. Nampak? Bila kita buat segitiga, kita tahu benda ni bila lengkok bulatan dia adalah jejari. Dia adalah jejari. Jadi kalau sini jejari dia, sini pun jejari dia. Maksudnya kalau sini 6, sini pun akan jadi 6 juga. Nampak? Sama juga belah sini. Kalau sini 6, lengkok yang sama, sini pun 6 juga. Jadi sama macam tadi kita dah buat. Kita panggil apa? Dalam ni dah berbentuk satu segitiga sama sisi. Berapa sudut segitiga sama sisi? Tadi kita dah bincangkan, ada satu soalan dia. Sama. Sudut dia akan jadi 60 darjah. Dan kalau 60 darjah pun kalau kamu hafal terbaik. Sebab kamu dah hafal 2 pi sama dengan 360. Pi sama dengan 180. Pi per 2 sama dengan 90. Jadi kalau pi per 3 ni adalah sama dengan 60 darjah adalah pi per 3. 4 ekor ni kalau hafal senang cerita sikit. Okay, jadi kita akan dapat sudut dia. Sudut dia adalah apa? Pi per 3 dalam red ataupun 60 darjah. Okay, soalan dia pula. Kawasan Bolorek menunjukkan bahagian yang perlu dicat semula. Cheng bersama rakannya bercadang untuk mengecat kawasan itu dengan warna merah. Kira luas kawasan Bolorek. Yang ini agak ramai yang sangkut. Macam mana idea nak dapat ni, cikgu? Okay. Idea dia untuk bahagian ni, kita kena ketengahkan idea dia dalam bentuk gambar rajah. Itu mudah. Okay. Macam mana? Contoh. Luas kawasan Bolorek. Biasanya formula kita apa? Mesti yang paling besar dulu. Siapa paling besar? Kotak. Kotak. Jangan kotak saja. Apa maklumat yang kita ada? 6 kali 6. Nampak? Tolak dengan. Okey, nak tolak siapa dulu? Okey, kita ambil sektor tu. Kita ada formula sektor. Ambil sektor. Saya ambil sektor, nampak? Tu semua sektor tu. Warnakan. Sektor. Jadi, lukis kat sini. Bila kita lukis, kita dapat senang cerita dia. Sektor kita macam ni. Nampak? Apa maklumat kita? Sudut kita adalah pi per 3. Berapa jejari kita? 6. Okay. Dah boleh cari luas belum? Dah boleh dah kalau ada maklumat ni. Okay. Ada lagi tak kena tolak? Tu ada putih sekor lagi. Yang putih sekor lagi tu siapa? Ini kita panggil dia luas tembereng. Kita tolak luas tembereng. Tolak dengan lukis benda yang sama. Lukis. Kamu dibenarkan melukis untuk menggambarkan idea untuk kita nak buat. Ini luas tembereng. Apa maklumat kita ada? Sudut sama. Jejari pun sama. Nampak? Sekarang kita dah boleh gantikan dia dalam bentuk formula. Apa formula kita? Apa luas kotak? 6 kali 6. 36. Apa luas sektor? 1 per 2 R kuasa 2 theta pi per 3. Nampak? Saya letak macam ni je. Tolak dengan alamak tak muat. Situ ke bawah. Luas tembereng. Apa formula luas tembereng? 1 per 2 R kuasa 2 theta tolak sin theta. Pi per 3 tolak sin pi per 3.
Okey, kalau nak kira dulu sudut tu pun tak apa. Habis dapat jawapan terus. Okey, kalau tekan kalkulator, pastikan mod kita dalam apa? Kalau pakai macam ni, mod kena dalam red. Kalkulator terus. 36 tolak dengan yang ini 0.5. 0.5 darab dengan 6/2. Tekan kalkulator terus. Darab dengan yang ini pi per 3 dalam kurungan. Pi dia suruh pakai apa? Ada tak dia bagi? Tak ada. Dia tak bagi, kita boleh pakai pi. Pi kat mana? Pi kat kalkulator kita. Shift pi. Per 3. Tekan terus. Okey. Kemudian seterusnya saya tolak lagi yang ini pula. 0.5 darab dengan 6/2 darab dengan kurungan pi per 3 pi per 3 tolak dengan sin. Okey. Pi per 3. Dah dapat jawapan dah tu. Jawapan dah dapat 13 kan. Tengok. Betul? 13.89 betul. Okey. cm meter. Meter kuasa 2. Okey. Sampai kat sini, kalau kamu tengok betul-betul dengan jalan kerja yang bawah tu, jawapan skema dia lari tau. Dia lari jauh sikit. Kenapa dia lari jauh sikit? Sebab teknik penggunaan. Bundar-bundar tu yang lagi. Saya guna ni, tolak yang kecil. Okey. Skema jawapan dia pakai apa? Kotak tolak dengan apa? Segitiga. Tolak dengan 2 sektor. Okey. Dia lari sikit. Tapi jalan kerja kita tetap diterima. Benda yang sama kaedah dia. Dan saya biasanya saya akan gunakan pi last sekali. Jadi bundar. Tengok. Boleh faham ke ni? Okey. Cuba kamu tekan kalkulator tengok. Dapat Ini kira terus kira. Tunjukkan. Kaedah ni pun tunjuk, tak ada masalah. Tunjukkan. Semua kita tunjukkan saja. Terus dapat jawapan okey. Boleh? Okey, terus kita pergi seterusnya soalan sebelah. Tengok. Ini antara soalan kertas 2, panjang sikit, markah dia lebih sikitlah. Kalau dulu kertas 2 dia boleh pergi sampai 8. 8 Kamu soalan kertas 1 kamu pun boleh bagi 8 lah sekarang ni. Dahsyat soalan. Okey. Tengok soalan ini SPM 2015 okey. Susan ingin menghasilkan topi berbentuk kon seperti yang ditunjukkan dalam rajah 6.1. Tinggi kon itu ialah 24 cm. Jadi kita label. Tinggi kon sini. Ini adalah 24 cm. Okey. Bila tinggi kita perlu kawan tinggi dia apa? Jejari. Jejari adalah 17.8 bahagi 2. 17.8 bahagi 2. Jadi kat sini saya tuliskan 8.9. Nampak? Kawan dia. Okey. Seterusnya dia bagi
Rajah 6.2 menunjukkan bentangan kon yang berbentuk sektor bagi sebuah bulatan pusat O yang dilukis di atas keping kad berbentuk segi empat tepat. Bentangan kon ni bila dibentangkan macam ni lah jadinya. Okey. Hitung nilai minimum dalam cm bagi panjang dan lebar kad itu kepada integer terdekat. Yang ini yang jam. Jawab kan? Panjang minimum. Panjang minimum maksudnya ni kan? Kita kena tengok betul-betul macam mana. Kamu kena faham bentangan dulu. Kan? Bila kita bentangkan kon ni, apa jadi kon ni bentangan? Okey. Siapa yang tepi ni? Mana yang ini? Mana jari dia? Okey. Kamu kena faham. Panjang lengkuk bawah ni lilitan dia. Dia punya apa? Lilitan dia akan membentuk kawasan ni. Panjang ni adalah dia punya lilitan bulatan. Jadi apa formula untuk lilitan bulatan? Lilitan bulatan adalah 2 pi j. Formula dalam matematik saja. Kan? 2 pi j. Jadi apa kita dapat? 2 pi jari kita kat situ adalah 8.9. Kita akan dapat balik kat sini adalah 17.8 pi. Yang mana ni? Panjang lengkuk ni. Sama benda ni. Jadi kat sini pun 17.8 pi. Sama cerita dia. Okey. Kemudian panjang ni yang mana? Panjang ni adalah panjang tepi ni. Panjang tepi ni. Panjang tepi ni macam mana kira? Kita kena gunakan Pythagoras theorem. Okey. Untuk Pythagoras theorem panjang ni, kamu boleh cari hipotenus dengan menggunakan pole. Pole, saya tak pole kira pole. Pole 8.9,24. Boleh pakai. Kan? Mana pole ni? Pole ni kita boleh gunakan shift tambah. Mana-mana kalkulator ada sekarang. Shift tambah. Untuk nak cari hipotenus, masukkan saja 8.9 dengan 24. Nampak? Dapat. Ni sudut boleh bagi. 25.6. 25.597 maksudnya 25.6. Kat sini saya akan dapat iaitu 25.6. Panjang dia. Panjang lengkuk ni sama dengan panjang lengkuk ni. 25.6. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu berapa panjang, macam mana cari panjang kertas dia? Senang je. Langkah pertama, lebar ni kat mana? Lebar ni kena ingat, dia sama juga kalau kita ambil jari dia kat sini. Sama tak jari dia? Sama. Jari ni dengan ni sama tak? Sama. Jadi kalau kat sini 25.6, panjang straight ni pun adalah 25.6. Kan? Jadi kalau lebar dia sama dengan 25.6, jadi kertas dia berapa kita nak beli? Janganlah beli 25.6. Kita kena beli apa? Kita kena beli, ambil lebih sikit, 26. Nampak? Untuk lebar dia. Okey. Berapa panjang kat sini pula? Panjang kat sini kita boleh kira. Kan? Dengan cara apa? Simple je. Ni sama tak jari? Sama. Jadi sini 25.6 juga. Yang kita kena kira apa? Berapa lebar kat sini? Macam mana nak kira? Ni. Nampak? Kita kena kira panjang kat sini. Macam mana nak kira panjang kat sini? Kita kena gunakan trigonometri. Okay? Nak guna trigonometri, kena ada sudut. Sudut kita kena ada situ. Nampak? Macam mana nak cari sudut kat sini? Nak cari sudut kat sini, salah satu caranya, salah satu caranya kita dapatkan sudut semua ni dulu. Berapa sudut semua tu? Kita pakai formula kita. Kita ada panjang lengkuk, kita ada jejari. Boleh dah cari sudut semua? Boleh. Contoh theta saya tak. Jadi S sama dengan R theta. S kita berapa? 17.8 pi. Jejari kita 25.6. Jadi berapa theta kita? Kita boleh dapat theta kita dalam red. Jadi theta kita sama dengan 17.8 pi bahagi dengan 25.6. Ambil kalkulator. Okey.
Kan kat situ. 17.8 pi. Kemudian bahagi dengan 25.6. Jadi kita akan dapat theta kita 2.184 rad. Nampak? Jadi semua sekali 2.184. Yang kita nak cari panjang ni, untuk nak cari panjang segitiga tu, kita hanya perlukan sikit saja sebahagian. Jadi saya tulis alfa kat sini. Jadi berapa panjang alfa? Saya keluarkan kat situ. Okey, jadi alfa adalah sama dengan semua sekali 2.184 tolak dengan 90 darjah. Nampak? Sini 90 darjah je. 90 darjah tadi kita dah buat dah tadi. Kalau pi sama dengan 180 darjah dalam rad, jadi 90 darjah sama dengan apa? Pi per 2. Sebab unit dia dalam rad. Dapatlah sudut alfa kita kat situ. Ambil kalkulator, tekan saja. 2.184 tolak dengan pi per 2. Dapat 0.6132 rad. Sudut. Okey, sudut mana ni? Alfa. Jadi macam mana cari panjang bawah ni? Kita guna trigonometri. Jadi saya ada sudut, saya ada hypotenuse. Saya nak cari orang depan. Jadi saya akan guna apa? Sin. Opposite saya akan guna. Jadi sin alfa sama dengan yang ini opposite saya. Yang ini hypotenuse saya, 25.6. Jadi saya akan gunakan opposite over 25.6. Jadi berapa opposite? Opposite sama dengan ni darab ni. Potong 25.6 sin alfa. Tekan kalkulator. 25.6 sin alfa kita 0.6132. Mod dalam rad. Okay, tekan 25.6 darab dengan sin 0.6132. Dapatlah jawapan kita kat situ 14.73. Saya letak balik kat sini. 14.73. Jadi berapa panjang semua ni? Campur. Dapatlah panjang semua ni adalah 14.73 campur dengan 25.6. Sama dengan 40.33 kat situ. Okey. Jadi kalau kat sini 40.33 Okey. Boleh kenapa jawapan dia lagi ni? Oh, jawapan dia salah buat dia yang salah. Skema jawapan ni salah salah. Dia buat kat sini 25.6, mana boleh kat sini. Salah. Dia patutnya apa? Dia punya lengkok tepi ni. Kita betulkan. Dia salah dia buat ni. Patutnya dia akan dapat jawapan kita 40.33. Jadi kita punya panjang minimum kita adalah apa? Panjang minimum kita yang perlu kita kena beli adalah 41 cm. Skema apa salah? Okey. Ada soalan setakat ni? Boleh faham? Tanya dulu Kita masuk seterusnya. Boleh ke? Okey.
Ada, saya teruskan. Jadi soalan seterusnya dia minta apa? Seterusnya cari luas kad yang tidak digunakan. Ini senang ya. Luas yang tidak digunakan adalah luas kad penuh tolak dengan luas sektor. Tolak dengan luas sektor. Okey, kad penuh tadi kita dah kira tadi yang kita nak 26, bawah kita pakai 41. Jadi kamu abaikan jawapan bawah tu, dia dah salah lagi kan. Okay, sudut kat sini adalah kita dah kira ni, theta kita kat situ adalah mana theta kita tadi? 2.184, jejari kita adalah 25.6. Jejari kita adalah 25.6 kat situ kan. Jadi saya terus gunakan 26 darab 41 tolak dengan formula kita 1/2 R kuasa 2. 25.6 kuasa 2. Theta 2.184. Kan kalkulator terus. 26 darab dengan 41 tolak dengan 0.5 darab dengan 25.6 kuasa 2. Apa kalkulator saya ni? Kan tak keluar. 25.6 kuasa 2 darab dengan 2.184. Okey, kita dapat kat situ adalah 350.35. Dia lain sikit lah. Okey. Boleh faham kan ni? Kan? Dia beza sikit. Ni ada silap dekat gambaran segitiga tu, dia silap dia letak kat sini. Dia bukan kat sini kan? Dia sepatutnya kat sini. Gambaran yang segitiga kita sini 25.6 tu dekat situ. Okey, boleh teruskan je. Soalan seterusnya ni kalau biasanya soalan exam kamu nanti salah satunya ada dibuat macam ni lah, kamu kena tengok betul Nombor 2 kat sini. Soalan ni adalah soalan SPM juga 2017. 2017 kita tengok. Rajah 1 menunjukkan bulatan dan sektor sebuah bulatan dengan pusat sepunya O. Jejari bulatan adalah R. Jejari bulatan jejari bulatan adalah R. Letak sini R. Letak sini R. Jejari bulatan okey. Diberi panjang lengkok AB. Panjang lengkok AB dan panjang lengkok CD masing-masing ialah 2 dan 7. Jadi panjang lengkok sini saya letak sini 2, sini 7. Okey. BC adalah 10 cm. Jadi ini adalah 10 cm, ini pun 10 cm. Gunakan pi 3.142. Cari nilai R dan nilai theta. Kita tengok. Yang langkah pertama. Theta pun tak ada, R pun tak ada. Tapi kita ada apa? 2 panjang lengkok. Jadi kita boleh keluarkan formula panjang lengkok, iaitu gunakan S sama dengan R theta. Okey, yang pertama saya gunakan yang kecil dulu. Yang kecil itu maksudnya 2 sama dengan R theta. Okey, yang besar pula. Yang besar 7 sama dengan radius kita 10 campur R. Theta kita sama theta. Jadi kat sini kita boleh buat apa? Persamaan serentak. Kan? Jadi yang ini saya akan dapatkan 7 sama dengan darab masuk 10 theta campur dengan R theta. Jadi R theta berapa? R theta 2. Masukkan. 7 sama dengan 10 theta campur dengan 2. Yang tinggal kita sama dengan 10 theta sama dengan 5. Jadi theta sama dengan 5/10, 0.5. Dapat theta
Theta adalah macam ni best sikit markah dia. Buat ni je 3 markah. Apa hati. Okey. Luas dalam cm kawasan berlorik. Okey, sekarang macam mana kawasan berlorik? Apa idea kita? Saya buat idea dulu luas kawasan berlorik. Itu keluarkan luas kawasan berlorik adalah lukisan macam biasa. Luas saya akan gunakan lukisan. Luas besar sekali. Luas besar sekali. Tolak dengan luas kecil. Tolak dengan kena tolak lagi ni. Luas tembering. Tadi soalan macam ni ada kita pernah buat sekali. Cuma gambar dia berbeza. Nampak? Apa yang kita tahu? Theta kita adalah 0.5. Jadi semua theta adalah 0.5. Theta 0.5. Yang beza apa? Dia punya jejari. Kan? Yang ini jejari belum kira. Tak balik. Jadi 2 sama dengan R theta kita 0.5. Kita akan dapat situ R sama dengan 2 per 0.5. Jadi R sama dengan 4. Lupa kira. Kira theta je lupa kira R. Okay. Dapat kat sini saya letak. Yang besar ni sekarang dah jadi apa? 14. Yang kecil ni jadi apa? 4. Yang ini pakai yang besar juga, 14. Masukkan formula kita. Apa formula kita? Untuk yang ini, 1/2 R kuasa 2 theta. Tolak dengan 1/2 R kuasa 2 theta juga. Tolak dengan 1/2 R kuasa 2 theta tolak sin theta. Baru isi. Yang ini 1/2 R kita 14. Kuasa 2. Theta 0.5. Tolak dengan 1/2. R kita 4 saja. Kuasa 2. Theta 0.5. Tolak dengan 1/2. R kita sama. 14 sama dengan depan tadi kan. Kuasa 2. Theta kita 0.5 tolak sin 0.5. Pakai mod red boleh tekan kalkulator terus sekaligus. Okay, saya akan pergi ke sini. 0.5 darab dengan 14 kuasa 2 darab dengan 0.5. Tolak dengan ini 0.5 darab dengan 16 darab dengan 0.5. Okey. Tolak dengan yang ini pula 0.5 darab dengan 14 kuasa 2 darab dengan kurungan 0.5 tolak dengan sin 0.5. Dapat jawapan kita 42.98. Okey, ada beza sikit. Kan? Kaedah dia sebenarnya beza sikit. Saya gunakan kaedah gambarkan sekali tekan ketika. Letak sekali tekan. Okey? Dan skema biasa dia buat satu-satu. Satu-satu kali. Boleh? Soalan ke? Cikgu, kenapa saya dapat 44.8? 44.8 yang mana? Tekan kita yang ni. 44.8. Saya selesaikan satu-satu, lepas tu tolak dapat 44.8. 44.8. Okay, kita cek Yang belakang ni? Yang belakang ni berapa kamu dapat? 0.5 darab 14 kuasa 2 darab dengan kurungan 0.5. Mod red tolak dengan sin 0.5. 0.164. Salah tu. Cikgu tak tutup kurungan? Tak tutup kurungan, dia tak defect. Cuba cek. Mod kamu mod apa? Red ke degree?
tahu. Saya terasa tekan 1/2 dalam 14 square tu. Yang ni? Yang ni? Okey. Hati-hati ya. Okey. Boleh juga. Okey. Terusan. Ni yang kadang-kadang soalan macam ni, kan, kalau kamu dah biasa buat soalan ni, sekali kamu jumpa dalam exam walaupun soalan dia agak susah, kamu akan dapat idea. Idea tu penting ni, idea. Idea ni penting. Macam mana kita nak generate idea, sebab yang lain hanya melibatkan apa? Formula, ganti, tekan calculator. Okey. Kita pergi soalan. Ini soalan. Wow. SPM 2011. Oi, gempak ni. 2011 memang soalan ni susah sebenarnya. Tengok 2011. Saya label dulu. Dalam Raja 9, AOBC adalah sebuah semi bulatan. Semi bulatan ni separuh bulatan lah. Dengan jejari 4. Maksudnya semi bulatan siapa yang ini? Jejari dia 4 yang mana? Sini 4. Sini pun 4. Jadi sini panjang ni pun semua sekali adalah 4 juga. Saya tak tulis kan? Biar. Okey. APD APD adalah sektor sebuah bulatan berpusat P, jejari 6. Sektor bulatan mana berpusat P, jejari 6 ni? Yang ini, APD. Besar ni. Yang ini jejari dia 6. Ini macam mana kita nak label? Yang kita nak label sini je. Nampak? Kan? Sebab dia kata ini 6, ini dah ada 4, sini 2. Itu labeling kita. Bila sini 2, sini pun kita tahu. Sebab jejari tadi sini pun 2. Sini 4. 4 sama. Jadi sini tinggal lagi 2. Nampak? Jadi kita akan wujud satu segitiga bersudut tegak. Bila kamu jumpa je segitiga bersudut tegak, 2 benda kena ada dalam kepala kamu. Satu, Pythagoras theorem. Kan? Bila kamu guna kalkulator kamu yang canggih tu, dia dapat sudut terus tau. Itu yang best tu. Kita dah dapat jawapan. Contoh macam ni. Saya ajar kamu Pythagoras theorem nak cari hypotenuse. Ingat tadi? Hypotenuse kita cari guna pole. Tengok shift pole. Pole. Tapi jangan salah. Paksi X kena letak 2. Jangan terbalik. 2. Paksi Y kita 4. Kamu terus dapat. Tengok kalkulator. Kalau kalkulator yang baru warna putih tu, yang ES tu, dia terbagi macam ni juga. Macam saya punya juga. Kan? Jadi kamu akan dapat terus. Panjang ni adalah 4.47. Panjang ni adalah 4.47, manakala dia bagi sudut, nampak? Sudut 1.107. Kat mana? Ni sudut ni, dapat terus. Theta kita adalah sama dengan 1.1071 dalam rad. Sebab mod saya rad, dapat rad terus. Jadi kita boleh, nanti kita hanya perlu buat jalan kerja sikit saja untuk pastikan jawapan kita ni betul. Dah dapat lah. Pole tu, bila pakai pole, dia bagi terus hypotenuse dan sudut. Cuma jangan salah letak XY. Okey, jawapan tu kita boleh dapat terus. Kan? Jadi kita tengok. Betul tak jawapan ni? Jawapan ni memang betul sebab kalkulator kira. Kita buat jalan kerja. Soalan dia cari sudut dalam radian. Jadi bila sudut kita akan guna yang asal ni dengan ni. Adjacent adjacent dengan opposite. Jadi opposite dengan adjacent kita akan pakai apa? Tan. Jadi tan theta kita sama dengan 4/2. Theta sama dengan tan negatif 1, 2. Kamu tekan kalkulator mod dalam rad juga. Kan? Jadi shift tan 2. Kamu akan dapat jawapan yang sama. Dia takkan lagi. Ini hanya tunjuk je lah. Ambil jawapan tu. 1.107. Ambil 4 angka bererti pun dah cukup dah sebenarnya. Okay, dapat sudut ni. Okay, dapat tu dia bagi 2 markah je sebenarnya. Pakai pole dapat terus. Ni dapat, ni dapat. Bila dapat yang ini, dapat ni pula. Di sini dapat. Sebab apa? Jejari kita 6. Kita boleh tolak siap lah. 6 tolak 4.47. Sini 1.53. Kita boleh tulis siap lah. Apa saja ni label. Cuma kalau dalam kertas 2, kalau kamu kena jawab dekat kertas yang berbeza. Kertas berbeza maksud kertas kertas kajang kan, kertas belang-belang dia bagi. Kan? Jadi kamu kena lukis mula tau gambar ni. Jangan buat jalan kerja macam ni.
Kemudian kat jalan kerja ni duduk atas kertas lain, kertas jawapan kertas lain. Kena hati-hati. Okey. Dah dapat soalan untuk A dah selesai. Sudut pun dah dapat. Theta kita. Seterusnya kita tengok soalan B. Boleh faham ni? Kan? Kalau boleh faham kamu, terusan. Terus. Untuk soalan B pula kat situ, perimeter rantau berlorek. Kan? Perimeter rantau berlorek ada banyak mana. Yang pertama tengok yang ini. Ini siapa punya? Yang ini theta punya. Panjang ni adalah theta yang punya. Jadi saya akan ambil kat situ, saya tulis kat situ dulu perimeter kita. B perimeter sama dengan AD campur dengan DC campur dengan CA. Jadi saya faham sendirilah dia punya panjang lengkok, tak payah tulis pun tak apa kan. Okey, jadi AD. Apa formula untuk AD? Panjang lengkok R theta. S sama dengan R theta. R kita berapa radius yang besar ni? 6. Berapa theta kita? 1.107. Campur dengan DC, kita dah kira kat gambar tu. 1.53. Campur dengan, sekarang ni dekat CA macam mana? CA sudut dia kat mana? Tengok betul-betul. Sudut dia kat sini. Kan? Jadi 90 degree. Bila 90 degree, formula sama R theta. Jadi berapa radius kita? 4. Berapa theta kita? 90 degree adalah pi per 2. Tadi kita dah buat. 90 darjah. Dalam rad. Jadi kita akan terus dapat perimeter, tekan kalkulator sahaja. Kan? Pi kalau pakai ini dapat. Cantik lah. Jadi saya akan buat 6 darab dengan 1.107 campur dengan 1.53 campur dengan 4 per 2 pi 2 pi. Tak ada pakai pi sekejap. 3.142. Dapat 14.456. Dapat nampak. Kan? Dapat terus 14.456 cm. Okey? Macam tu je. Terus. Dia buat panjang. Kita buat terus kat gambar kita ambil jawapan. Okey? C pula. Okay, untuk soalan C, dia bagi apa? Luas kawasan berlorek. Ni kena idea lah macam biasa. Luas kawasan berlorek kita ambil apa? Kita akan ambil semua tolak yang ini, tolak yang ini. Saya akan ambil ini area kawasan L2. Jadi kita boleh buat itu. Area luas kawasan berlorek sama dengan luas semua tolak dengan luas sektor yang sukuan kita tu tolak dengan segitiga, luas segitiga. Apa yang kita perlukan? Yang ini kita perlukan sudut dia 1.107. Okey. Berapa jejari dia pula? Jejari dia kat sini adalah 6. Sukuan, berapa sudut kita? 90 darjah. Iaitu pi per 2. Kalau nak pakai rad lah. Dan yang ini 4. Jari dia. Okey, untuk segitiga kita hanya perlukan panjang dengan lebar aja. 2 dan 4 sudah cukup. Masukkan dalam formula kita akan dapat 1 per 2 R kuasa 2 6 kuasa 2 theta 1.107 tolak dengan yang ini boleh pakai formula yang sama 1 per 2 4 kuasa 2 theta kita pi per 2. Kemudian tolak dengan 1 per 2 luas segitiga. Darab panjang, darab lebar. Okey, ambil kalkulator sekaligus tekan. Okey, 0.5 darab dengan 6 kuasa 2 darab 1.107. Okey, kemudian tolak 0.5 darab dengan 16. Darab dengan pi per 2.
sampai 3.142 bahagi 2. Okey, kemudian tolak dengan ini 0.5 darab 2 darab 4. Terus dapat jawapan. Luas dia adalah 3.358 cm kuasa 2. Okey. Ada soalan? Tengok tu. Boleh? Azrina, okey ke? Boleh? Okey, cikgu. Okey. Sabrina? Okey, cikgu. Okey. Balkis dia ada mesej saya, dia tak dapat masuk malam ni. Okey. Teruskan Saya teruskan soalan seterusnya lagi. Yang ini SPM 2012. Jadi kamu tengok tadi SPM 2011. Ini 2012. Okey. Jadi kamu pun ada kelebihan macam ni juga. Sebab apa? Sebab sebelum ni kan kalau ikut form 5 tahun ni dia tak ada past year tau. Jadi untuk kamu ada soalan SPM tahun ni. Nah, Muhammad Amin. Cukup jangan ambil. Okey, label dulu Diagram rajah 9 menunjukkan sektor POQ bagi sebuah bulatan berpusat O dengan jejari 16. Jejari 16 sini, di 16. Jadi sini saya tak label dulu sebab dia ada dua bahagian. Jangan label dia dulu. Titik R terletak pada OP, okey, tak ada masalah. Diberi bahawa OR sama dengan RQ. OR sama dengan RQ maksudnya sama panjang. Sini 10, sini 10. Jadi kamu tengok dia akan jadi apa? Segitiga kaki sama. Nama segitiga kaki sama pula kan. Gambar dia memang tak cantik. Tapi kamu kena faham dia adalah segitiga kaki sama. Okey. Kalau sini 10, sini 16, sini kita dah boleh tanda dah. Sini 6. Itu dulu kan. Soalan dia, cari sudut dalam radian betul kepada 3 tempat perpuluhan. Okey, nak cari sudut kita kena ada seboleh-bolehnya kita kena ada satu benda kita panggil apa? Segitiga bersudut tegak. Okey, tetapi dia ada tetapi. Sebab kamu dah belajar penyelesaian segitiga. Ingat tak penyelesaian segitiga? Kan? Iaitu kita boleh gunakan solution of triangle untuk mendapatkan theta. Jadi dalam penyelesaian segitiga, untuk 3 sisi yang sama panjang diberikan, panjang sisi dibagi nak cari sudut, boleh kita gunakan petua cos. Okay, kalau saya guna petua cos, kita akan dapat duduk depan ni. Kita mula dengan apa? Yang depan dulu. 10 kuasa 2 sama dengan kiri dan kanan. Jadi 10 kuasa 2 campur 16 kuasa 2 tolak 2 kali 10 16 kemudian cos theta. Nampak? Kita boleh cari cos theta. Okey, dan kalkulator kamu canggih sekarang ni. Kalkulator dahsyat. Nampak? Sebab tu markah dia 2. Sebab apa? Kau tengok. Kita boleh buat equation ni. Saya akan try. Saya tak tahu kalkulator ni boleh ke tak. Kamu try kalkulator kamu kan. Mod pastikan dalam red. Kita letak terus 10 kuasa 2. Sama dengan kita pakai alpha calculate. Keluar sama dengan. Terus jalan 10 kuasa 2. Kemudian campur 16 kuasa 2. Tolak 2 darab 10 darab 16. Darab dengan cos theta. Jadi saya akan pakai cos X. Tutup. Nampak? Kalau ikut kalkulator saya, dia terus dapat X tau. Terus dapat X. X tu apa? Theta tu. Terus dapat. Dan kita terus jawapan. Theta sama dengan
0.6435. Red. Okey. Itu dapat. Tak, settle. Boleh faham ke? Pakai kalkulator. Tapi kena betulkan. Ini tak siap lagi sebab soalan nak crack tu betul kepada 3 tempat perpuluhan. Kita bagi 4. Kita betulkan. Jawapan kita 0.644. Okey. Boleh? Cuba try kalkulator kamu. Boleh tak pakai? Mod red. Try. Kurungan-kurungan ni macam tadi saya buat. Saya pakai darab. Cuba. Boleh ya? Try. Cuma untuk kalkulator kamu mungkin kamu kena pakai shift calculate untuk dapatkan jawapan. Shift calculate. Solve. Dia akan pakai function solve ni. Shift calculate. Kalau kalkulator yang biasa MS 2 kali shift calculate. Okey? Dapat tak? Syafika dapat? Tak tahu cikgu, saya buat secara manual. Manual. Okey, tak apa. Manual pun tak apa. Manual maksudnya boleh juga kita pindah ya kan? Pindah juga. Dapat Okey. Yang kedua, B, dia minta apa? Perimeter kawasan Belorek. Perimeter kawasan Belorek. Perimeter dia senang sebab apa? Soalan ni dah senang sebab kita dah ada ini dan ini. Cuma yang belum ada sini. Jadi senanglah. Kenapa markah dia lebih? Kamu kena ingat. Markah lebih sebab apa? Kalau theta kamu salah tadi, B salah. Dia automatik jadi salah tau. Sebab apa? Panjang lengkok ni adalah formula senang je. S sama dengan R theta. Jadi kita terus dapat untuk B, perimeter sama dengan 10 campur 6 campur dengan R theta. Radius kita 16. Theta kita pula adalah 0.644. Hanya perlu tekan kalkulator saja tu dapat kan. 16 campur dengan 16 darab dengan 0.644. 26.304 cm. Okey. Kalau bundar pun tak apa, tak ada masalah. Luas pun dah mudah. Luas pun dah senang. Untuk C. Luas. Luas sama dengan apa? Idea kita. Idea. Biasa. Luas memang saya akan lukis idea. Itu. Sudut kita ada 0.644. 16. Tolak dengan. Okay. Kita ada segitiga situ. Yang mana kita ada satu sudut. Sudut kita sini adalah 0.644. Nak cari luas segitiga, kita hanya perlu sudut kiri dan sudut kanan. 16 dan 10. Kamu boleh guna formula untuk apa? Solution of triangle terus. Dapat kat sini 1/2. Radius dia 16 kuasa 2. Theta 0.644. Macam mana formula untuk penyelesaian segitiga? Tolak 1/2 AB. Ni. Luas segitiga formula apa? 1/2 AB sin C. Kan? Kita ambil AB darab 10 darab dengan 16 darab dengan sin 0.644. Tekan kalkulator terus. Sekali saja terus. 0.5 darab dengan 16 kuasa 2. Darab 0.644. Mod red. Tolak dengan 0.5 darab 10 darab 16 darab dengan sin. Sin 0.644. Dapat jawapan tu sama dengan 34.4 cm kuasa 2. Ini macam ni best ni sama tengok markah dia berapa. Ni 5 markah. Ini 3 markah.
Kan? Yang ini 2 markah. Kan? Jadi semua sekali 10 markah. Tapi kalau dia bagi macam ni nak exam memang best. Sangat menarik. Okey? Ada soalan? Boleh Okey. Itu contoh soalan SPM 2012 kan. Jadi saya akan buat satu lagi. Saya pilih mana Tengok sekali saya ambil yang inilah. Ini macam pelik gambar dia kan. Okey, tengok sekali. Tengok nombor 5 SPM 2013 ni 2014. Nampak? Kalau dululah. Maksudnya kalau dulu kamu tengok, kalau pelajar tu study past year question 2013, dia tengok soalan 2014, soalan 2014 ni dia macam soalan mana tadi? Yang ni pun lebih kurang je soalan ni 2011 ni bukan. Mesti study past year je. Insya-Allah soalan ni lebih kurang je SPM ni. Cuma kamu pasti kamu tahu ni SPM tahun ni. Jadi kamu kena dapatkan nanti soalan-soalan SPM tahun ni daripada abang-abang dan kakak-kakak kamu kan. Okey. Rajah sebelah menunjukkan semi bulatan AEB dengan pusat O, sukuan bulatan di CE dan pusat C. Sukuan bulatan, sukuan maksudnya sampai belajar dia tanda masih. Kan? Kadang-kadang dia tanda. Kemudian dia dah bagi, dia dah label dah siap dah. Bila dia label macam ni kan nampak, kita dah boleh guna Pythagoras theorem untuk cari bawahan. Kan? Dan kita boleh cari ada segitiga ni, segitiga sudut tegak ni, kita boleh cari sudut ni menggunakan trigonometri. Idea kita datang terus. Cuma kat sini theta, di sini kita letak alpha di sini. Macam tu. Jadi saya akan keluarkan segitiga tu, ambil yang ini, opposite hypotenuse. Maksudnya apa? Sin. Sin alpha sama dengan 2.5 per dengan 5. 0.5 ni. Jadi alpha sama dengan sin negatif 1, 0.5. Ambil kalkulator, mod red. Sama kaedah dia. Shift sin 0.5. Okay, shift sin 0.5 kita akan dapat 5236. 0.5236 red. Okay. Bila dapat ni, dapat tak theta? Dapat theta. Sebab apa? Theta pula sama dengan garis lurus 180. 180 maksudnya apa? Pi. Tolak dengan alpha. Pi. Dia ada bagi tak pi? Bagi kan? Kita pakai 3.142 tolak dengan 0.5236 tolak. 3.142 tolak dengan 0.5236. Dapat jawapan 2.6184 red. Okey? Itu yang pertama. Nak bunda lagi tak ada masalah. 2. Perimeter seluruh rajah. Hati-hati. Mana kawasan perimeter seluruh rajah? Ni. Sini. Sini. Ini kita panggil dia perimeter seluruh rajah. Jangan silap. Kita label. Sini 5. Sini pun 5. Nampak? Sudut kita dah ada. Theta 2.614 ya. 618. Okey. Kemudian apa lagi? Okey. Panjang lengkok ni macam mana nak cari? 2.5, sini 2.5. 2.5, sini pun kita dapat 2.5. 2.5. Cuma panjang ni berapa? Kan? Ini saya tak ambil panjang ni 5. Sebab saya ambil panjang takat ni. Sini ke sini 2.5. Jadi sebab apa? Yang ini mudah. Saya boleh gunakan apa? Pythagoras theorem. Cuma tak boleh pakai pole lah. Kenapa tak boleh pakai pole? Sebab dia ada hypotenuse. Jadi kita kena guna basic Pythagoras theorem. Jadi macam mana dapat yang bawah ni? Yang bawah ni kita akan pakai square root 5 kuasa 2 tolak dengan 2.5 kuasa 2. Dia akan dapat 4.33 kat sini.
Semua kat gambar. Kan? Jadi yang tinggal, yang belum kira apa? Panjang lengkung. S sama dengan R theta. Kita gambar kat sini. BE. BE sama dengan S dia. R dia, radius dia apa? 5. Theta dia 2.618. Satu lagi apa? DE. DE sama dengan radius dia 2.5. Sudut dia adalah apa? Pi per 2. Sebab sudut kita pakai, sudut dia adalah sudut 90 darjah. Kita akan dapat DE 5 darab 2.618. Okey, yang bawah pula 2.5 darab dengan pi 3.142 bahagi 2. Dapat 3.93. Sebentar. Dia dapatlah jawapan kita untuk perimeter. Oleh sebab itu, perimeter sama dengan semua ni 5 campur dengan 2.5 campur dengan 4.33. 5 campur 2.5 campur 4.33. Campur dengan 3.93 campur dengan 13.09. Dapatlah perimeter semua. 5 campur 2.5 campur 4.33 campur 3.93. 3 campur dengan 13.09. 9 tak keluar 9. 28.85. Okey. 28.85 cm perimeter seluruh raja. Pak markah. Kan? Next, dia minta apa? Area of shaded region. Area of shaded region ni apa idea kita? Area kan? C. Area warna putih pula. Tak apa, sama. Kan? Area, saya nak ambil area tu. Idea saya simple je. Saya akan ambil sukuan bulatan tolak dengan kecil ni. Yang kecil tu. Okey. Problem dia yang kecil tu. Yang kecil ni macam mana? Yang kecil ni pula, saya buat bracket kat situ. Nak dapat yang kecil dia, saya kena ambil sektor tolak dengan segitiga. Segitiga. Semua saya buat dalam bentuk lukisan saja. Kan? Jadi gambar kita kat sini untuk semi bulatan, jari kita 2.5. Sudut kita pi per 2. Untuk sektor ni alfa, mana alfa tadi halu. Alfa adalah 0.5236. Okey, jari dia berapa? 5. Segitiga pula. Segitiga ni kita perlukan apa? Panjang, lebar saja. Iaitu 4.33 dengan 2.5. Semua kita keluarkan dalam bentuk gambar rajah. Jadi saya boleh gunakan formula saya kat sini. 1/2 R square theta. Tolak dengan, ni kena buat kurungan ni tolak ni. Ini 1/2 R square theta. Okey, tolak dengan segitiga 1/2 4.33 panjang darab lebar. Boleh tekan kalkulator terus. Macam tu. Idea mudah dalam bentuk gambaran. 0.5 darab dengan 2.5 kuasa 2 darab dengan pi bahagi 2. 3.142 bahagi 2. Okey, kemudian tolak dengan bracket 0.5 darab dengan 25 darab dengan 0.5236 tolak 0.5 darab 4.33 darab 2.5.
Dapat jawapan 3.78. cm kuasa 2. Nampak? Okey. Yang ni skema jawapan. Jawapan lebih kurang saja. Cuma jalan kerja dia ada lain sikit. Boleh ke? Okey. Okey. Jadi macam itulah lebih kurang perbincangan pasal soalan-soalan PAS ya untuk malam ni kan. Jadi ada beberapa soalan lagi kalau kamu tengok ada soalan ni. Sikit lagi je kan. Lepas tu ada yang ini kamu boleh try lah jawapan ada kat bawah tu kan. Okey, kalau jawapan kamu dapat beza mungkin jawapan tu salah. Saya pun tak check jawapan tu, saya ambil je dari skema. Okey. Ni dah. Ada lagi 2 soalan yang kita belum selesai kan. Jadi insya-Allah kamu try lah kan. Saya harap kamu dapat faham topik ni. Bila masuk tingkatan 5 nanti mudah sikit untuk kamu mengikuti terus apa yang guru kamu ajar di dalam kelas nanti. Jadi insya-Allah kita jumpa kan pada minggu hadapan. Minggu hadapan saya rasa bulatan kita dah settle. Saya akan pergi mukadimah pula pasal topik yang kedua SPM. Form 5 iaitu pembegaan. Semoga berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjaya. Terima kasih cikgu. Thank you cikgu. Baik.